Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya Nur Zamri dalam Berita Pagi edisi Ma'al Hijrah. Kita mulakan dengan perkembangan ini. 5 bukti Malaysia kini berada di kedudukan yang lebih baik sepanjang pentadbiran Kerajaan Perpaduan. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil membentangkannya berdasarkan kad laporan 7 bulan Kerajaan Perpaduan Siri 2. Jelasnya ekonomi Malaysia mencatat pertumbuhan lebih baik pada suku pertama tahun ini dengan 5.6% berbanding tempoh sama tahun lepas 4.8%. Jumlah pelaburan ke Malaysia semakin meningkat berbanding tahun lepas. Kadar inflasi semakin rendah dan mereda berbanding tahun lepas. Indeks kebebasan akhbar juga bertambah baik dari tangga ke-113 pada tahun lepas ke tangga ke-73 bagi 2023, manakala kedudukan daya saing dunia naik 5 anak tangga kepada ke-27 tahun ini berbanding ke-32 tahun lalu. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rakyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah menzahirkan ucapan salam Ma'al Hijrah sempena 1 Muharram 1445 Hijrah hari ini. Turut menitipkan ucapan sama Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Ucapan dizahirkan menerusi Facebook Istana Negara. Sementara itu, Perdana Menteri dalam perutusan sempena sambutan Ma'al Hijrah 1445 Hijrah mahu Malaysia dipertahankan daripada anasir perkauman yang memecah belah. Umat Islam digesa bertekad untuk melakukan hijrah yang hakiki termasuk berhijrah daripada kemungkaran kepada kebaikan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pula mengajak rakyat meraihkan awal Muharram ini dengan menghidupkan semangat perpaduan dan medan membangunkan komuniti yang harmoni. Beliau turut meminta rakyat untuk bersama-sama bermuhasabah serta memperbaharui azam dan iltizam agar meletakkan diri sebagai insan mutakin. Sambutan Ma'al Hijrah 1445 Hijrah di beberapa negeri malam tadi dimulakan dengan bacaan doa akhir dan awal tahun. Turut dilakukan solat hajat, bacaan Yasin dan doa selamat bagi menyambut Tahun Baharu Islam itu. Di Ibu Negara, majlis sambutan di Masjid Negara dihadiri Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar bersama ratusan umat Islam. Majlis Ambang Hijrah sempena sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan membuka tirai Tahun Baharu Islam 1445 Hijrah sebagai tanda kesyukuran serta menghayati peristiwa penghijrahan Nabi Muhammad SAW. Sementara itu di Shah Alam, Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah berkenan menyempurnakan majlis sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Baginda berkenan mengurniakan anugerah tokoh Ma'al Hijrah peringkat Selangor kepada mantan Mufti Negeri Datuk Muhammad Tamyiz Abdul Wahid. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Sultan Madli Shah berkenan berangkat ke majlis bacaan Yasin dan doa sempena sambutan Ma'al Hijrah yang berlangsung di Masjid Zahir Al-Usta. Turut berangkat Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Baldi Shah. Baginda Tuanku menunaikan solat fardu maghrib dan bacaan Yasin bersama-sama rakyat jelata yang hadir. Dalam pada itu, selaras tema sambutan Ma'al Hijrah tahun ini, Perpaduan Teras Malaysia Madani, Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun menggesa semua pihak menolak sebarang bentuk ekstremisme yang boleh menjejaskan keharmonian antara kaum dan agama. Beliau menyatakannya pada majlis sambutan Ma'al Hijrah di Masjid Negeri. Yang di-Pertuan Besar Tuanku Mukhlis Tuanku Munawir berkenan berangkat.
Di Kelantan, lebih 1,000 umat Islam hadir menjayakan majlis bacaan doa akhir dan awal tahun di Masjid Al-Sultan Ismail Petra, Kubang Kerian. Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob dalam ucapannya menyuruh rakyat menanam sifat mahabbah, silaturahim serta semangat bantu-membantu sesama insan agar perpaduan dan keharmonian dapat dipertahan berpandukan dasar Islam. Sementara itu di Masjid Jami An-Nur Labuan, kira-kira 300 jemaah mengimarahkan bacaan doa akhir dan awal tahun Hijrah 1445 Hijrah serta solat Maghrib dan Isyak berjemaah. Program turut diisi dengan ceramah khas disampaikan Imam Masjid Kampung Layang-Layangan, Ustaz Adlil Rujhan Muhammad Nasir. PRK Parlimen Kuala Terengganu berlangsung serentak dengan PRU DUN ke-15 6 negeri. Hari pengundian pada 12 Ogos ini, manakala penamaan calon dan pengundian awal masing-masing pada 29 Julai dan 8 Ogos. Daftar pemilih pilihan raya di PPR yang akan digunakan untuk PRK Parlimen P036 Kuala Terengganu adalah daftar pemilih terkini sehingga daftar pemilih tambahan bulan April 2023 yang dikemaskini sehingga 21 Julai 2023. Di PPR ini, PRK Parlimen P06 Kuala Terengganu mengandungi 123,575 pemilih. Dalam pada itu, 49,660 pegawai dan anggota ATM serta pasangan akan terlibat undi awal pada PRU DUN ke-15 di 6 negeri. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari memaklumkan negeri 9 merekodkan jumlah paling ramai iaitu 19,744 orang. Di Kedah pula 8,454, Selangor 8,000, Kelantan 6,175, Pulau Pinang 4,843 dan Terengganu 2,444. Kira-kira 3,000 pelajar Kolej Tingkatan 6 dan Kolej Vokasional di seluruh negara akan menerima bantuan RM50 sebulan bagi tempoh 3 bulan berturut-turut. Bantuan itu menerusi program Outreach Sara Hidup di bawah inisiatif Rintis Bantuan Tanpa Tunai. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kesara Hidup, Datuk Seri Solahuddin Ayub, mereka merupakan pelajar yang tidak mendapat sebarang bantuan. Lebih 80% merupakan keluarga B40. Penyaluran bantuan dijangka selesai hujung bulan ini. Inisiatif mendapat kerjasama strategik Kementerian Pendidikan. Dan bagi pelajar tingkatan 6 dan kolej profesional ini, memang kita rasakan satu program yang sangat membantu mereka. Ada kajian baru-baru ini yang kita dapati kebanyakan mereka memang menghabiskan bantuan ini kepada pengangkutan yang menunjukkan sama ada mereka ini menggunakan untuk membeli minyak motor mereka ataupun mereka menggunakan pengangkutan awam untuk mereka pergi ke tempat-tempat pengajian mereka. Dua pengarah syarikat direman 3 hari bagi membantu siasatan kes rasuah berhubung dokumen palsu 4 tahun lalu. Perintah reman bagi membolehkan SPRM menjalankan siasatan di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Kedua-dua suspek merupakan pengarah sebuah syarikat rokok serta syarikat berasaskan kesihatan. Masing-masing berusia 49 tahun itu dikatakan terbabit dalam mengemukakan dokumen yang mengandungi butiran palsu pada 2019. Ia berhubung kerja-kerja reka bentuk kotak rokok yang bernilai lebih 1.2 juta ringgit sedangkan ia tidak dilaksanakan. Ke arah memantapkan pengurusan bencana dan persediaan menghadapi perubahan cuaca luar jangka. 6 peraturan tetap operasi PTO baharu bakal dikeluarkan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
Antaranya meliputi komunikasi bencana, bencana nuklear dan radiologi, bantuan kemanusiaan di peringkat antarabangsa serta bencana tanah runtuh. Kini draft berkenaan telah dibuat. Jadi PTO ini juga perlu untuk kita libatkan academician, NGO. We have NGO civil society yang contohnya yang terlibat dengan teknikal. Kita ada Persatuan Jurutera contohnya. Technologies Board pun ada. Jadi sebelum kita keluarkan ada lebih baik we go one round untuk lengkapkan dengan mendapatkan pandangan daripada expert dan juga stakeholders yang mempunyai kepakaran dalam pengkhususan yang terlibat. Sebelum ini, NADMA telah mengeluarkan 7 PTO iaitu banjir dan siklon tropika, industri, jerebu, petrokimia, gempa bumi, tsunami serta kemarau. Kegiatan menyediakan dokumen imigresen palsu secara dalam talian akhirnya terbongkar. Suspek warga Myanmar dijayai mengaut keuntungan mencecah RM360,000 di berkas. Suspek dikenali sebagai Ayah K dalam aplikasi WhatsApp ditahan ketika dalam perjalanan untuk menyerahkan pas lawatan kerja sementara palsu di Dataran Merdeka. Operasi kemudiannya membawa kepada penggeledahan premis kediaman suspek di Sentul. Hasil penggeledahan, kita telah merampas satu set peralatan komputer lengkap yang disyaki digunakan untuk memalsukan dokumen palsu seperti 26 keping kad UNHCR dan bila kita pergi ke rumah suspek kita dapat lagi 1,500 di samping dokumen-dokumen palsu yang lain. Modus operandi sindiket itu tertumpu di sekitar Lembah Kelang, menyasarkan warga Myanmar dan Bangladesh yang mempunyai masalah untuk mendapatkan dokumen sah. Susulan video tular kejadian kemalangan jalan raya melibatkan 2 buah kenderaan awam dan sebuah kereta peronda polis. Ketua Polis Daerah Manjung, Asisten Komisioner Polis Muhammad Nordin Abdullah berkata kejadian berlaku pada tahun 2019. Pesalah juga telah dihukum mahkamah. Jelas beliau kemalangan berlaku pada Jun tahun tersebut di lampu isyarat Jalan Mempisang ketika kereta peronda polis dari arah Hospital Manjung menghala ke Balai Polis Sitiawan. Siasatan dibuat di bawah Rule 9/2 LN 166/59 kerana tidak memberi keutamaan mengatasi lalu lintas kepada kenderaan polis, bomba dan ambulans yang sedang bergerak dalam kecemasan. Pihaknya memandang serius penyebaran sesuatu berita tidak sahih dan spekulasi yang boleh mendatangkan kebimbangan kepada masyarakat. Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1445 Hijri bersamaan 2023 Masihi akan diadakan pada 19 Julai 2023 bermula pada pukul 9 pagi bertempat di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Majlis akan disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Orang ramai dijemput hadir. Perpaduan Teras Malaysia Madani. DBKL digesa segera laksanakan penambahbaikan draft Bulan Struktur Kuala Lumpur PSKL 2040 dan mewartakan dokumen tersebut sebelum hujung tahun ini. Perdana Menteri berkata ia bagi memastikan penyediaan PSKL 2040 komprehensif dan inklusif untuk rakyat selaras visi Kuala Lumpur bandar untuk semua. Terdahulu, Datuk Seri Anwar mempengerusikan taklimat bagi mendengar dan meneliti laporan sesi libat urus pindaan draft itu bersama Jabatan Wilayah Persekutuan dan DBKL. DBKL telah menerima 639 pandangan daripada 425 peserta menerusi sesi libat urus yang diadakan Mei lalu.
Perdana Menteri berpuas hati dengan laporan sesi libat urus yang dibentang, termasuk bersetuju agar di BKL memberi tumpuan mengekalkan kawasan rizab hutan bagi memastikan matlamat menjadikan Kuala Lumpur sebagai bandaraya hijau. Perumahan mampu milik juga perlu diperluas bagi menampung permintaan warga kota. Pesawah sambut baik skim pembiayaan padi madani SPPM Agrobank yang dilancar Perdana Menteri. Kemudahan pembiayaan sehingga RM50,000 yang ditawar berupaya membantu mereka membiayai kos operasi tanaman. Saya juga amat bersetuju dengan pelancaran pinjaman daripada Agrobank yang memberikan banyak manfaat kepada para petani, khususnya dapat insurans perlindungan percuma kepada petani dan dapat memberikan modal pusingan awal kepada petani yang selama ini tercari-cari sebelum memulakan tanam padi, di manakah dapat kita cari modal untuk diberikan kepada para petani bagi memastikan dapat menanam padi dengan baik dan hasil yang cukup lumayan. Dengan pelancaran skim tadi yang insurans untuk pesawah padi amat membantu sangat, terutamanya pesawah dan juga ahli keluarga. Dengan sekarang ni hasil padi tak menentu dengan penyakit dan sebagainya. Memang amat membantulah. Terima kasihlah PM. Penyediaan manfaat takaful perlindungan kemalangan diri RM10,000 tanpa caj juga sesuatu yang ditunggu-tunggu. Di kawasan Sungai Besar ni kita dah 7 tahun mengalami masalah pengurangan hasil padi. Ya, disebabkan oleh pelbagai oleh penyakit dan juga musuh-musuh tanaman. Jadi kalau ada program yang macam ni, kalau ada insurans, ya alhamdulillah dia akan boleh membantulah. Dan saya kira insurans ni sudah tentu dia akan ambil kira ya sama ada tanaman itu menjadi ataupun tidak. Ya, kalau tanaman menjadi maknanya insurans tak akan bayar. Tapi kalau tak menjadi mungkin itu akan insurans akan bayar. Dan ini akan memberi manfaat dan semangat ya kepada ahli pesawat padi di kawasan Sungai Besar. SPPM Agrobank dilancarkan pada program sentuhan agro madani peringkat negeri Selangor di Sekincan. Pada program berkenaan, Perdana Menteri turut menyampaikan bantuan peralatan penangkapan ikan dan allowance sara hidup kepada nelayan. Kerana adanya RM300 ini banyak bermakna kepada nelayan. Hari ini saya penerima cek sebanyak 7 juta lebih. Saya rasa nelayan cukup bangga dan saya sendiri selaku pengurusi nelayan Selangor bangga dan terima kasih kepada kerajaan Madani. Dapatlah meringankan beban pada ahli kita yang mana ahli-ahli yang taraf miskin, nelayan taraf miskin tu ada mempunyai sampan tradisional lagi. Jadi atas sumbangan ini dapatlah meringankan beban pada nelayan kawasan saya iaitu Sungai Besar Sabak Benam untuk memudahkan mereka turun ke laut dan mengganti peralatan yang lama kepada yang baru. Ketika menghadiri program di Sekincan, Perdana Menteri melakukan pemeriksaan mengejut di 2 buah sekolah iaitu Sekolah Rendah Agama Ihyul Falah dan Sekolah Kebangsaan Seri Makmur. Kehadiran Datuk Seri Anwar bertujuan melihat bagaimana murid belajar dan menghargai ilmu serta menyantuni para guru. Sebelum pulang, beliau sempat memeriksa tandas sekolah untuk meninjau aspek kebersihan selain memastikan keperluan serta kemudahan asas berfungsi dan mencukupi. Bulan lalu, Perdana Menteri membangkitkan mengenai isu tandas sekolah kotor yang disifatkannya sebagai tidak berkesudahan. Menteri Pendidikan diarah membuat semakan mengenai perkara itu. Hubungan dua hala Malaysia dan Indonesia ditingkatkan lagi menerusi kerjasama sektor pendidikan dalam bidang perubatan, sains dan teknologi serta pembangunan pendidikan serta inovasi. Kementerian Pengajian Tinggi melalui agensi dan universiti di Malaysia telah melaksanakan pertukaran 4 memorandum perjanjian, 5 MOU serta 1 memorandum kerjasama dengan agensi dan universiti di Indonesia. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata demikian selepas menyaksikan Majlis Pertukaran Dokumen Memorandum di Jakarta.
Kerjasama ini dijangka akan membawa hasil anggaran dana pendidikan dalam bidang sains dan tenaga berjumlah lebih 10 juta ringgit. Tingkat peluang pekerjaan dan kurangkan kadar pengangguran. Ini sasaran program di bawah inisiatif Bio Academy termasuk program latihan kemahiran, kebolehkerjaan dan keusahawanan Bio Agrotech dan Bio Pharmaceutical BEST 2.0. Jelas Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Lih Kang, BEST 2.0 menyasarkan untuk menempatkan 600 graduan dan siswazah dalam pekerjaan berpengetahuan tinggi dan berpendapatan tinggi dalam sektor bioteknologi. Hampir 200 graduan berjaya menempatkan diri di 25 syarikat bioteknologi dan berasaskan bio. Ini menunjukkan satu komitmen lah kerajaan untuk membantu kita membina satu ekosistem yang lebih sempurna lah, terutamanya bagaimana mencungkil bakat dan juga melatih mereka. Sebelum ni mungkin dia tak cukup usaha untuk kita link up kita untuk menghubungkan industri dengan graduan. So ini adalah salah satu inisiatif kerajaan. BEST 2.0 ni dijadikan sebagai satu platform di mana untuk menghubungkan di antara kami seorang graduan dan juga alam pekerjaan. Mereka perlu melalui 6 bulan training, di mana 1 bulan adalah melalui training insaniah dan selepas itu selama 5 bulan memerlukan latihan di syarikat yang dipilih oleh mereka. Pertelingkahan di tebing barat semakin memuncak. Saksikan rangkuman luar negara. Penduduk di Jenin mengadakan protes berikutan penahanan 5 anggota pejuang Palestin. Isnin lalu, pejuang Palestin menuduh pasukan keselamatan Palestin menahan 5 anggota mereka di bandar Jenin. Pihak berkuasa Palestin yang mentadbir tebing barat tidak mengeluarkan kenyataan mengenai tangkapan tersebut. Konflik antara kumpulan di tebing barat berlaku 2 minggu selepas Israel melancarkan serbuan terbesar dalam tempoh beberapa tahun. Di Mesir, pemilik bangunan dan kontraktor pembinaan sebuah bangunan 5 tingkat yang runtuh ditahan, manakala seorang pekerjanya disoal siasat. Runtuhan meragut 13 nyawa termasuk 7 sekeluarga. Menurut kenyataan, bangunan itu didakwa runtuh disebabkan seorang penduduk merobohkan dindingnya baru-baru ini. Sementara itu, di Poland, 5 terbunuh apabila sebuah pesawat ringan jenis Cessna 208 berempuh hangar lampangan terbang. 5 lagi cedera. Pihak berkuasa masih menyiasat punca kejadian sama ada disebabkan cuaca buruk. 1,000 lagi anggota bomba antarabangsa dikerah membantu memadam kebakaran hutan di Kanada. Situasi di luar kawalan akibat cuaca kering dan ketiadaan hujan menyukarkan usaha pemadaman kerana jumlah kebakaran aktif kian meningkat dan titik panas tidak berpusat. Secara keseluruhan, 24 juta ekar telah terbakar merekodkan kebakaran terburuk pernah berlaku. Dengan misi mesti menang, semangat perjuangan terus diledakkan dalam setiap pertembungan. 14 pasukan, satu sorakan. Liga Super 2023 bersama kami di RTM, rakan penyiar MFL Liga Malaysia 2023.
Berita pagi diteruskan dengan perkembangan sukan. Pukulan smash paling laju di dunia kini milik pemain beregu utama wanita negara, Pearly Tan. Menurut Persekutuan Badminton Dunia, Pearly memegang rekod dunia Guinness untuk kategori pukulan badminton terpantas wanita dengan kelajuan 438 km sejam. Rekod itu dicapai di sebuah gimnasium kilang Yonex Corporation Limited di Saitama, Jepun pada 14 April lepas. Perkara itu disahkan hakim-hakim rekod dunia Guinness selepas rakaman rekod menggunakan kamera berkelajuan tinggi. Pukulan smash pemain berusia 23 tahun itu lebih laju daripada rekod kelajuan kereta Formula 1 iaitu pada 372.6 km sejam. Pearly yang bergandingan dengan M. Tina yang diumum pasukan wanita kebangsaan pada Anugerah Sukan Negara 2022 baru-baru ini kini berada di ranking ke-11 dunia. Ini pula sukan terjun. Ratu Terjun Negara Datuk Pendelera Rinong gagal melepasi pusingan kelayakan acara kegemarannya 10 meter platform wanita pada Kejohanan Akuatik Dunia 2023 di Fukuoka, Jepun. Menurut laman sesawang worldaquatics.com, pemenang pingat perak Sukan Olimpik 2016 itu sekadar menamatkan saingan dengan catatan 256.40 mata untuk berada pada kedudukan ke-24 daripada 36 peserta. Seorang lagi wakil Malaysia, Nur Elisha Rania Muhammad Abrar Rash pula berada di tangga ke-35. Hanya 18 penerjun terbaik layak ke separuh akhir. Setakat ini, kem terjun negara masih gagal menghadirkan kilauan pingat sejak kejohanan itu membuka tirai Jumaat lepas. Kejohanan Akuatik Dunia 2023 akan berakhir 30 Julai. Baik saudara, berita pagi berakhir di sini. Ikuti berita pagi Sabah dan berita pagi Sarawak selepas ini untuk perkembangan berita setempat. Saya Nur Zamri, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tegak perpaduan, penuhi harapan.